Salam sejahtera, saya Melissa Francis. Ini Inspirasi TVS. Kesediaan untuk menghulur tenaga tanpa mengira bentuk bantuan dalam apa jua usaha kemanusiaan sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu digerar sukarelawan. Sukarelawan jalanan ditubuhkan pada tahun 2018 memberi gambaran kesungguhan sekumpulan rakan yang bertindak sebagai sukarelawan dalam menyantuni komuniti yang memerlukan bantuan dan asnaf. Sejak penubuhannya pada 2018 lalu, mereka telah menjalankan pelbagai aktiviti termasuklah jejak atau ziarah insani, ziarah mahabbah, kempen derma darah dan baru-baru ini pergerakan misi kemanusiaan bantuan banjir 2022 di negeri Selangor. Biarpun tidak diiktiraf sebagai badan bukan kerajaan NGO yang berdaftar, mereka sentiasa bersedia berdepan cabaran dan kesukaran atas dasar kemanusiaan terutama yang melibatkan konflik atau bencana. Menurut Setiausaha Sukarelawan Jalanan Raden Zuraini Raden Osman, pihaknya turut berkolaborasi dengan Hospital Umum Sarawak SGH selaku penyumbang kepada barangan asas dan sumbangan makanan bagi pesakit di hospital. Yang lebih kami orang prihatin adalah yang dalam keluarga yang mungkin ada anak-anak OKU, dan ada keluarga yang susah yang memerlukan keperluan khas macam pampers, susu, ada keluarga yang kena stroke, kanser. Menurutnya lagi, semangat kesukarelawan ini perlu diterapkan dalam jiwa anak-anak muda, khususnya generasi belia di negara ini agar mereka mampu menjadi bangsa yang berjiwa kental dalam mengharungi pelbagai cabaran mendatang sekaligus sebagai pencetus dan penggerak kemajuan dan kestabilan negara. Harapan yang sama dikongsikan oleh salah seorang sukarelawan, Suraina Suria Haji Adnan. Ya, yang paling penting sebab di belakang sukarelawan Jalanan Sarawak tu kita lebih suka menamakan sukarelawan ataupun yang involve sama dalam dari segi berkongsi dana, tenaga ataupun apa saja yang boleh menggerakkan sukarelawan Jalanan Sarawak tu ke seluruh tempat. Kita lebih suka gelakan madah sidangnya tu di sebagai keluarga sukarelawan Jalanan Sarawak. That means you are welcome to do anything and datang dengan kami orang bila-bila masa saja. Minat yang mendalam terhadap seni lukisan tidak sia-sia apabila berjaya membuka sebuah galeri dan mengetengahkan elemen-elemen unik yang ada di Sarawak. Di Huan Gallery terdapat lebih 40 hasil karya milik pelukis tempatan. Pemiliknya, Huan Ki Huang, berkata, memandangkan Sarawak mempunyai pelbagai elemen unik serta mempunyai artis-artis yang berpengalaman, beliau bercadang untuk mempromosikan sejarah seni halus dan para pelukis ini menerusi galeri tersebut. Huan Ki Huang 51 tahun, mula menunjukkan minat dan pemahaman dalam subjek seni sejak kecil lagi. Walaupun tidak mendapat sokongan daripada keluarga, Hon bertekad untuk menyemai minatnya dalam seni dan meneruskan kerjayanya sebagai artis. Katanya, dengan adanya galeri tersebut, karya-karya artis tempatan dapat diperkembangkan ke peringkat antarabangsa, termasuk pelukis prolifik seperti Leonard Xiao, Nia Latif dan Stephanie Ng. 其实我们沙劳越的美术是很强的，我们是和其他人、其他国家是不一样的。我们有自己的独特的一个文化、一个艺术圈子。其实我们沙劳越人对自己的美术史也不了解，所以我把我们的第一代的画家，我们的美术史。 然后算是一个传承到现在我们的年轻一代，所以我是用 River 这个主题。 Menurut Hon, karya seninya tertumpu pada budaya dan gaya hidup yang kaya di kampung halamannya di Kepulauan Borneo. Mula bertapak di Kuala Lumpur, karya seninya kini telah berkembang dan diiktiraf di dalam dan luar negara. Antara karya lukisan yang dipamerkan adalah lukisan gadis kenyah. Sementara itu, pelukis mural The Last Ring Ladies turut mempamerkan karyanya menerusi lukisan salah seorang pelukis batik Stephanie Ng.
The reason why I penned her in this artwork, I met her in person back then, okay, like maybe around few years back, let's say, I think 3 years ago. Okay, I met her in person and we chat for quite a while. Then I get to know her actually through this Mr. Hong, okay. And then knowing her as a pioneer batik artist, okay, she did her exhibition back in 1960. Okay. She's one of the pioneer batik artists back then. With other pioneer batik artists, okay. And then this piece is a homage from me to her, as a like younger generation, and then she is a senior artist. Okay, a homage from me to her, and other than this, is also a celebration of her return to this Sarawak art scene. Leonard yang sebelum ini menjadikan karya muralnya sebagai medium pamerannya, kini turut memuatkan hasil seni lukisannya pada papan kanvas. Anak kelahiran Sarawak ini sudah lama sebenarnya berkecimpung dalam bidang penghasilan mural, iaitu sejak 2013. Sepanjang perjalanan seninya, Leonard juga banyak terlibat dengan projek-projek seni di dalam dan luar negara. Antara pencapaian besar yang berjaya dirangkul adalah Anugerah Johan dalam Make Your Mark in Melbourne Street Art Competition 2017 yang telah dianjurkan oleh Visit Victoria Vivi dan Publica Kuala Lumpur. Kunjungan ke Sarawak pasti tidak lengkap tanpa menikmati pemanis mulut terkenal iaitu kek lapis. Majoriti pelancong yang bertandang ke Bumi Kenyalang pasti akan memborong kek sebagai buah tangan untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing. Harganya mesra poket dan kelazatannya pula punya rasa tersendiri. Itu yang dapat digambarkan tentang kek lapis Sarawak. Apa yang lebih menarik, jenama kek lapis warisan Sendirian Berhad tampil dengan keunikannya yang tersendiri apabila menyediakan peluang kepada pengunjung untuk turut serta dalam proses penghasilan kek lapis. Pemiliknya M. Hafizi Abdullah berkata, prosesnya tidak mudah kerana memerlukan ketelitian, namun itulah yang menarik minat pengunjung. Keistimewaan kek lapis warisan ni, kita bila orang datang ke kedai kami, mereka bukan sahaja boleh dapatkan kek lapis. Dalam masa sama, kita juga ada buat demonstration di mana customer boleh tengok macam mana pembuatan dan pemprosesan kek lapis yang rumit. Supaya diorang tahu kek lapis tu macam mana cara buat step by step kan. Menurut Hafizi, dia mendapat idea berkenaan selepas menyedari kek lapis Sarawak sangat diminati orang ramai, terutamanya dari Semenanjung yang sanggup memborong dalam kuantiti yang banyak jika bertandang ke Kuching. Hafizi berkata nama warisan diambil bersempena dengan keunikan resipi tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun bagi mengekalkan resipi asli kek tersebut. Memulakan operasi sejak 2017, kini kek lapis warisan menawarkan lebih 30 jenis perisa yang terbahagi kepada 3 jenis iaitu All Time Favourite, Premium dan Super Premium. Apa yang menarik, harga yang ditawarkan sangat berpatutan iaitu bermula daripada RM10 hingga RM30 bagi sebuah kek lapis. Selain rasa yang lazat, kek lapis warisan juga menggunakan bahan yang berkualiti tinggi bagi mengekalkan rasa premium kek lapis yang mereka hasilkan. Jadi tidak mengejutkan apabila Hafizi memberitahu ramai selebriti datang membeli kek lapis di premisnya, antaranya Didi Alias, Raja Ilya, Izu Islam, Nadia Bryan, Wani Hasrita dan ramai lagi. Terletak di Jalan Tun Ahmad Zaidi Aidrus. Premis Hafizi turut menjual pelbagai produk Sarawak yang lain, termasuklah pes laksa Sarawak, tebaloi, ikan terubuk masin dan lada hitam. Laporan Media Nugat bersama juru kamera Rafiq untuk TVS. Baik, sekian sahaja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Melissa Francis, salam hormat dan selamat malam.